Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, sebelum kita memulakan majlis kita ni, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada arwah yang telah meninggalkan kita ni. Dengan asbabnya saya sampai ke semari. Jadi kalau tanpa asbab tu, maknanya tidak adalah musabbab bihnya. Tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencuci rahmat ke atas Allah yarham dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya memilih buku kitab An-Nasahihu Diniyah wal Wasaimaniyah untuk kita baca pada setiap 2 minggu yang terakhir, kerana melihatkan buku ini banyak faedahnya yang kita boleh ambil di dalamnya dan manfaat yang boleh kita amalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita membaca buku ni, insya-Allah. Tuan-tuan lihat kepada muka surat 3 dulu. Kita lihat bicara diri penulis. Sebab bila kita nak baca sesuatu kitab, kita kena melihat dari sudut latar belakang penulis ni, supaya orang yang membaca kitab ni rasa kehebatan penulis ni memang tak boleh nak disangkal. Dan kita boleh menolak kalau sekiranya orang mengatakan buku ni je baca. Kenapa dok pilih buku ni, tak pilih buku yang besar-besar? Tak kenapa tak pilih kitab yang besar-besar? Kitab ni je baca. Tak apalah. Walaupun macam mana pun, kita kena tengok latar belakang penulis ni supaya ada kita menampak haibah pada orang yang kita baca tu. Jadi supaya kita dapat mengambil manfaat. Kerana ulama tu dia umpama pelita. Hilang maknanya lampu tu, bermakna hilanglah cahaya yang tak boleh nak diisikan orang lain. Jadi ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Beliaulah Syekhul Islam. Bani Syekhul Islam ni, bila sebut Syekh, apa terjemah Syekh? Syekh ni maksudnya dia ada dua. Syekh ni memberi maksud dua. Bila kita sebut Syekh ni, terjemah dia macam mana? Syekh ni iaitu ajuzun, syekhun kabir. Bila sebut syekhun kabir ni, orang dah tua, iaitu umur 40 tahun ke atas. Macam depan-depan ni kita boleh panggil syekh lah. Syekh lah ni tak? Sebab syekh ni diterjemah memberi makna ialah syekhun kabir. Kerana dah tua dah. Seperti mana Nabi Allah Yaqub berkata, aku ni syekhun kabir. Sebab apa? Apabila
Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya bahawa kamu ni akan dapat anak. Lama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai beruban rambut. Beruban rambut tuan-tuan. Berdoa kepada Allah minta zuriat. Kalau kita ni kahwin setakat 10 tahun tak dapat zuriat tu biasalah. Dah tak dapat zuriat 10 tahun, doa pun tidak. Mana nak dapat zuriat? Jadi tuan-tuan, Nabi Allah Yaqub ni dia berdoa tuan-tuan sampai beruban rambut. Kerana apa? Minta zuriat. Sampailah maknanya Allah Ta'ala nak memperkenankan doa dia ni, maknanya beruban rambut dia. Lalu Allah Ta'ala beritahu, utus Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi Allah Yaqub, kau dapat zuriat. Nabi Allah Yaqub kata, macam mana nak dapat zuriat? Tua dah. Orang tua kata monopos dah. Telur pun dah tak boleh pakai, orang kata masuk angin dah. Dah tak boleh pakai dah. Lalu dia kata pula, isteri aku ni dah mandul. Dia mandul. Lalu dia kata, bagaimana tandanya bahawa aku akan dapat anak? Maka dia kata, kamu tidak boleh berbicara dengan manusia. Kamu akan jadi, maknanya tak dapat nak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Dia kata. Tuan-tuan boleh baca dalam Quran. Ayat tu disebut. Jadi Syekhun Kabir maksudnya ialah, terjemahnya orang tua. Kan? Besok kalau kita jumpa tepi jalan, kita kata ya Syekh, jangan mengelak pula. Jangan ulur kitab sudah dah. Kalau ulur kitab pula taruh dia terduduk kat situ dia. Itu dia. Yang keduanya, Syekh ini dia memberi makna, iaitu orang yang diberi ilmu dan orang alim. Dia tak kira dia ni budak, dia tak kira orang tua. Siapa-siapa saja orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun umur dia masih rendah, maka itu namanya syekh. Dia tu tuan-tuan. Walaupun yang mengajar tuan-tuan tu mungkin umurnya belasan tahun, tapi ilmunya lebih daripada 40 tahun, maka itu dinamakan Syekhun Kabir nama dia. Itu nama syekh. Jadi tuan-tuan nak pakai yang mana, tuan-tuan pilih. Jangan rasa tuan-tuan banyak ilmu, panggillah syekh. Maknanya orang yang ada ilmu. Jadi itu dia tuan-tuan. Apabila disebut dengan Syekhul Islam, iaitu orang yang banyak ilmu ni di kalangan umat manusia, di kalangan orang Islam. Ilmunya Masya Allah, Tabarakallah. Menguasai ilmu dari sudut apa? Dari sudut tauhidnya, balaghahnya, nahunya, tafsirnya, usul fiqahnya, usul tafsirnya. Memang segala serbi ilmu, cabang ilmu, semuanya dikuasai. Itu dia Syekhun. Syekhul Islam. Dia mengatasi kepada umat yang pada waktu itu. Dia tu tuan-tuan. Ataupun kita kata maha guru, kita kata tok guru lah. Kita sini sebut tok guru, tok lebay, ustaz dan sebagainya. Tapi kalau di negara-negara Arab disebut dengan Syekhul Islam. Maknanya orang yang cukup hebat. Kan? Seperti mana Yusuf Qardawi tu, Syekhul Islam. Ramadan Al-Buti contohnya, Allah yarhamu, dia Syekhul Islam. Seperti mana yang baru meninggal ni kan, juga disebut dengan Syekhul Islam. Kerana orang ni banyak ilmu dia, menganjur dan memimpin, pemimpin utama, jejak dakwah dan mendidik. Dia bukan setakat maknanya ada ilmu je tuan-tuan. Syekh ni dia bukan setakat ada ilmu. Syekh ni dia adalah orang yang menjejaki jalan dakwah, iaitu tabligh, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul balligh. Wahai rasul, kerja kau kena sampaikan. Sama ada orang nak terima tak nak terima, itu bukan urusan kau. Bukan urusan kau. Yang bagi faham, bagi tak faham, engkau punya dakwah ni orang terima tak terima, itu bukan urusan kau. Kerana engkau tidak boleh memberi hidayah kepada manusia. Buktinya bahawa Rasul tidak boleh memberi hidayah kepada manusia, kita tengok kalau baca di dalam surah At-Tahrim
ayat yang juzuk yang ke-28, Allah Ta'ala sebut bagaimana adanya manusia yang duduk di bawah bumbung Nabi, ditarbiah oleh Nabi, dijaga oleh Nabi, menjadi pasangan kepada Nabi. Mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok bagaimana Nabi Allah Nuh, isterinya kufur. Bagaimana Nabi Allah Lut, isterinya kufur, anak-anaknya kufur. Tetapi ada orang yang duduk di bawah bumbung kepada orang kafir, yang mengaku dia jadi Tuhan, yang dia ni tiap-tiap hari bergaul dengan orang ni, duduk sama makan dengan orang ni. Tetapi Allah mengkehendaki diberi hidayah kepada dia, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cerita Asiyah, contohnya isteri kepada Fir'aun. Itu tu Fir'aun tu dia mengaku jadi Tuhan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi dia ni, yang ini seorang mengaku jadi Tuhan, yang ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di bawah bumbung orang yang paling dahsyat sekali hidup dia. Kenapa? Mengaku jadi Tuhan. Syaitan, iblis pun tak berani mengaku confirm dia jadi Tuhan. Mari orang ni jadi Tuhan pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan balik buka surah At-Tahrim, juzuk yang ke-28. Tengok dalam tu bagaimana Allah Ta'ala nak menyebutkan ibrah kepada kita, contoh kepada kita, supaya kita hidup dekat dunia ni ambil iktibar. Iktibar apa yang kita kena ambil? Terkadang-kadang kita ni baik, dia punya halangan-halangannya datang daripada isteri, datang daripada anak-anak. Kadang-kadang isterinya baik, halangannya pula datang daripada suami, datang daripada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak baik, dia punya halangan dia ibu bapa. Ini supaya kita ambil perhatian, kerana kisah-kisah tu telah berlaku pada zaman sebelum daripada kita. Berlaku sebelum daripada kita tu, supaya kita mengambil iktibar. Kerana itu merupakan halangan-halangan dalam hidup bagi orang yang nak cari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan mengajar kepada kita ni supaya jadi orang yang sabar, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan dan ketika. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan mendidik, maknanya dia ni sebagai murabbi. Murabbi ni orang yang mendidik apa? Mendidik manusia ni supaya hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan manusia kepada Tuhannya. Ini sifat murabbi. Tak? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni nak cari murabbi kurang. Guru-guru sekolah tu dia tak sampai kepada murabbi. Tak? Banyak sekarang ni, minta maaf cakap, kenapa guru-guru mereka tu tugas dia mendidik je. Mendidik je. Engkau nak pandai, tak nak pandai, lantak engkau. Engkau nak ni, nak apa, nak jadi orang baik, tak nak jadi, itu terpulang pada engkau. Dan sekarang nak guru-guru pula, mereka ni tersekat dengan berbagai-bagai perkara. Nak rotan tak boleh, engkau nak buat ni tak boleh, masuk penjara engkau. Jaga tak? Bagaimana tu nak jadi murabbi? Murabbi ni ialah guru yang mendekatkan manusia tu mengenal akan Allah Ta'ala. Tak? Dia kenal Allah. Maknanya hidup ni bukan setakat makan minum je. Mengenalkan manusia tu, apa arti suruh makan, apa arti suruh minum. Diberi makan minum supaya apa? Mengenal manusia itu, bila diberi makan minum, kenang akan nikmat Allah Ta'ala. Maka bila disuruh semayang, disuruh puasa, disuruh zakat, dia zakat, disuruh ibadat, dia ibadat. Itu murabbi yang mengenalkan manusianya kepada Allah. Itu dia tuan-tuan. Itu sebabnya guru-guru dia tak disebut murabbi. Tak? Dia sebut muallim, muallimah. Kenapa tuan-tuan? Kerana proses tarbiyah tak ada. Dia cuma apa? Maknanya dia cuma didik je, taklim je, tarbiyahnya tak ada. Dia kalau tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni mendidik. Dia suka setakat memberi ilmu, dia mendidik jadi orang yang baik-baik. Jadi yang di sekolah-sekolah tu biasanya yang baik itu, dia dah asal daripada rumah jadi orang baik dah. Daripada rumah dah baik dah. Yang ada di sekolah kalau jadi baik tu tak sampai 10%. Kan? Tak sampai 10%, tuan-tuan. Kerana guru-guru terhalang. Dia boleh sampaikan tarbiyah, dia boleh sampai taklim, tarbiyah tak boleh.
Baru rotan sikit, mak bapak datang bawa parang. Bukan bawa rotan, bawa parang. Kau rotan aku, hilang kepala kau nanti. Itu tuan-tuan. Ni akhir zaman. Sekarang ni orang, guru-guru pun takut nak rotan. Rotan pula anak orang kaya. ISA kena. Tu jangan main tuan-tuan. Jadi guru-guru sekarang ni kecut dia mengajar. Lah itu susah sangat. Mengajar balik lantak engkau dan kau nak jadi apa. Kau punya suka dia. Dan semua tak boleh buat. Kenapa? Kerana ta'lim je. Kerana sifat makna tu, pendidikan yang ada ialah ta'lim. Dan mengajar manusia. Kejar. Sijil. Oh, ini kalau orang dengar ni mati kita. Kelas ni hari ni je last. Last hari ni kan. Lepas ni tutup. Tak ada kelas lagi. Tapi inilah hakikatnya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah hakikatnya. Itu sebabnya ibu bapa tuan-tuan disebut sebagai apa? Guru. Guru tu kerana apa? Ibu bapa kerana dekat dengan anak-anak. Dia adalah guru yang terawal memberikan tarbiyah wa ta'limnya kepada anak-anak dia. Itu sebab ibu bapa ni dia jadi guru. Itu sebabnya tuan-tuan, ibu bapa ni dia punya tanggungjawab berat. Kalau ada anak tak boleh didik anak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mana-mana ibu bapa yang tak boleh mendidik anak-anak mereka, maka sesungguhnya anak itu telah menjadi yatim sebelum kematian ibu bapa dia. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, atadri 'anil yatim? Adakah kau tahu siapakah yatim itu? Tak? Tu Rasulullah tanya tu, siapa dia yatim ni? Maka sahabat-sahabat bila Rasulullah soal gitu, masing-masing beri jawapan, yatim ni orang yang tak ada ibu ayah. Rasulullah kata, betul tu, ya betul maknanya yatim. Tapi sebenarnya yang dikatakan hakikat yatim ini, iaitu orang yang ada mak ayah. Ni ada mak ayah kan? Ramai sekarang ni ada mak ayah. Anak-anak masih hidup, ada mak ayah hidup lagi, segar-begar mak ayah. Tapi mak ayah tak pernah datang masjid, mak ayah tak pernah duduk dalam kelas belajar, mak ayah tak pernah datang salat berjamaah. Tak ada. Ini dia tuan-tuan. Dia kata apa? Ada mak ayah, tapi mak ayah tak boleh mendidik anak-anak dia supaya mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dah tak boleh mengenal. Tuan-tuan, 80% tuan-tuan anak orang Islam tak boleh semayang. 80% tak boleh nak semayang. Bukan tak boleh semayang sebab apa? Tak tahu nak semayang. Dia kalau mak ayah tak semayang, anak nak semayang lagu mana? Tak ada. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana ayah anak nak kenal masjid, mak ayah sendiri tak pernah pun pergi masjid. Bagaimana anak nak duduk dalam majlis ilmu, mak ayah sendiri pun tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Ini dia malang, ini dia kata anak yatim tuan-tuan, yatim dia. Yatim sebelum mati kedua bapa dia. Ini ingatan kepada kita tuan-tuan. Inilah yang wujud dalam masyarakat kita pada waktu sekarang. Maknanya ramai anak-anak yatim yang belum kematian mak bapa. Ramai. Tanya semua tak tahu. Baca Fatihah tak boleh. Allahu akbar. Nak baca Fatihah tak boleh. Satu bancian yang dibuat oleh JAKIM. JAKIM buat bancian tuan-tuan. Daripada 6,000 orang pelajar. Setelah dipilih, maka 30% sahaja yang boleh, maknanya 30% daripada 6,000. Tak? 30% yang boleh baca Fatihah daripada 6,000. Bayangkan 30%. Bakinya tu tuan-tuan, ada yang tak boleh mengucap langsung. Mengucap pun tak tahu. Allahu akbar. Kita dalam temu duga pegawai syarak ni tuan-tuan,
orang nak ambil tauliah, tu nak ambil tauliah mengajar, nak ambil tauliah Quran, tanya bab air pun dia ragu-ragu lagi, tanya bab rasul ada berapa pun ragu-ragu lagi. Itu yang nak mengajar tu. Yang tak mengajar macam mana? Tak. Kita tanya Tuhan ni ada ke tak ada? Ada. Apa bukti? Allah Ta'ala ni ada alam ni. Kalau alam ni tak ada macam mana? Allah tak ada. Tengok tu tuan-tuan. Sampai dia jadi apa? Keliru tu. Kejap dia kata kejap ada, kejap tak ada, kejap ada. Ditanya kita, ada ke tak ada? Ditanya pula kita. Allahu Akbar. Tu tuan-tuan, kelirunya tu. Sebagai orang Islam tak sepatutnya begitu. Orang Islam ni dia punya dalil dia qat'i. Sama ada darang daripada Quran ataupun hadis, daripada hadis ataupun dalil naqli. Aqli wan naqli. Dia kena yakin. Kau pergi bubuh macam mana pun, kalau dia kata lah. Ini kejap ada, kejap tak ada, dia kata pula ada ke tak ada, dia pula tanya kita. Allah, kelirunya tuan-tuan, keliru. Allahu Akbar. Inilah dia kita tengok. Jadi maknanya bila Syekhul Islam ni, dia ni orang yang menjejaki dakwah. Maknanya tugas dia tabligh, tugas dia tarbiyah, dan keturunan Said lagi. Keturunan Said ini dia bermula daripada Sayyidina Hasan. Jadi Hasan wal Husain, yang mana Rasulullah, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Azkar Imam Nawawi, Rasulullah kata haza sayyid. Sayyid ditunjuk pada cucu dia. Jadi bermula tu bahawa dia akan jadi sayyid kepada umat. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ni, tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi berkenaan dengan kunyah, laqab. Tu ada disebut dengan hadis tu. Jadi bermula Said ni ialah kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya munasabahnya, maka kunyah tu dia berangkai. Siapa yang ada hubungan dengan nasabnya atau pertalian dengan apa ni, cucu ataupun dengan keturunan Rasulullah, maka ia digelar dengan nama Sayyid. Zaman khulafa, zaman apa ni Abbasiyah, kerajaan-kerajaan daulah, banyak pula yang mengaku Sayyid. Semua mengaku Sayyid belaka. Sebab lain Sayyid ini tuan-tuan, oleh kerana dia ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberikan keberkatan. Jadi pada zaman pemerintahan daulah, oleh kerana ramai yang mengaku Sayyid, sehingga tak dikenal mana Sayyid yang sebenar. Lagi pemerintah jadi masalah. Semua mengaku Sayyid, aku Sayyid, ni Sayyid, ni Sayyid belaka. Sayyid ke yang mana wallahu alam. Lalu dilepas, ditangkap semua yang mengaku Sayyid ni, diletakkan dalam satu padang dan dilepaskan seekor rimau. Sebab apa? Kalau Sayyid ni tuan-tuan, binatang pun jadi tunduk dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Lepaskan rimau, yang Sayyid tu semua panjat belaka. Panjat belaka. Itu bukan Sayyid tu. Tiba betul ni yang mengaku Sayyid, yang memang dia keturunan Sayyid, singa tu duduk berlutut depan dia tuan-tuan. Itu dia. Sayyid ni bukan boleh dipakai-pakai orang biasa. Bukan sebarang-sebarang orang pakai Sayyid ni tuan-tuan. Kan? Sayyid minum arak tu bukan Sayyid nama dia. Jadi Sayyid ni terpelihara. Kalau dia keturunan Rasulullah, memang terpelihara tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni merupakan keturunan Sayyid yang mulia. Ialah Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami. Jadi dinisbah kepada Hadram. Kerana apa? Dia ni berasal daripada orang Yaman. Hadrami ni Hadral Maut, kan? Dinisbah kepada Hadrami. Tempat dia datang tu. Asy-Syafi'i dinisbahkan dia kepada, maknanya pegangan dia, mazhab dia, mazhab Asy-Syafi'i. Asalnya mana? Tempat dia dinisbahkan kepada
Hadramaut, maka Hadrami, mana dia ni orang Hadral Maut. Tu tempat dia datang. Al-Husaini, maka dinisbahkan dia daripada keturunan Husain. Tu nisbah apa? Tu nisbah. Jadi kita kenal dia ni. Alawi, dinisbahkan dia daripada puak dia. Nasab puak tu, daripada mana, kabilah mana dia ni. Jadi itu dia tuan-tuan, orang Arab ni ada macam tu. Kita tak adalah. Kita tak pakai sebab kita ni tidak maklum yang demikian. Imam ahli zaman ini yang sering berdakwah kepada jalan Allah, berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penanya. Ni orang yang berdakwah ni tuan-tuan, dia bergerak dua sekali. Bergerak dengan lisan, maknanya pergi ke masjid, pergi ke surau, jumpa di jalan-jalan, tarbiyah orang, dakwah orang, sampaikan pidato dia supaya orang mengambil manfaat. Kalau tak ada nak buat macam tu, duduk di rumah menulis, mengarang. Itulah kerja dia. Nak jumpa kat kedai kopi tak jumpa. Tu dia tuan-tuan. Tu orang berilmu tu. Nak jumpa sembang-sembang masa sia-sia ni, masa membazir macam tu tak ada lah tuan-tuan boleh jumpa. Tak ada harap lah tuan-tuan boleh jumpa dia kat kedai. Sering kita bagi tahu orang Islam ni, orang beriman ni tempat dia 3 je. Tuan-tuan, tak ada di rumah, di pejabat. Mana tempat kerja. Kalau tak ada di tempat kerja, di masjid. Itu je. Kalau jumpa kat kedai kopi selalu tu, mengarut nama dia. Mengarut. Ni orang banyak membazir nama dia. Membazir apa? Waktu. Tak tahu nak harga waktu. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wal as innal insana lafi khus. Demi masa, sesungguhnya manusia rugi. Dah tahu rugi, duduk kat kedai 4 jam tu tolak dam haji tu. Satu hari 4 kali naik haji, 4 kali naik haji. Yang betul belum lagi pun. Jadi bayangkan tuan-tuan, orang Islam ni tak ada masa. Tak ada masa dia jumpa pada waktu tu. Kerana masa bagi orang beriman ni, orang-orang yang tahu menilai nak masa itu ia nikmat, bahawa masa dia cukup bermanfaat. Kita tengok bagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi umurnya 40 tahun. Tapi oleh kerana 40 tahun itu bermanfaat, tuan-tuan baca kitab dia macam mana. Kitab Riyadhus Salihin, tu kitab besar tu, diterjemah dalam beratus-ratus bahasa dalam dunia. Pergi mana tengok Al-Azkar Imam Nawawi, tu kitab tu diterjemah dalam berbagai bahasa dalam dunia. Saya pergi ke China, jumpa Riyadhus Salihin tu bahasa Cina. Allahu Akbar. Bayang kata orang Cina baca Riyadhus Salihin. Tengok tu manfaatnya ilmu dia. Walaupun umurnya 40 tahun aja. Kita umur 140 tahun. Apa tak boleh pakai. Hasil main dam ya. Nak boleh pakai lagi mana? Tak. Dia. Habis dengan persatuan, habis dengan ni, habis dengan ni. Habis masa dengan benda yang tak manfaat. Tak cukup masa, malam pukul 3 main bola lagi. Pukul 3 main futsal. Gila betul orang ni. Tak cukup masa bersenam, malam pun bersenam. Tak cukup, pagi-pagi lagi dah senam aerobik. Gila betul dia. Dia. Inilah manusia tak tahu menilai nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan masa. Masa tu diguna untuk ibadat kepada Allah Ta'ala, tapi tak tahu. Bukan salah maknanya mencari untuk, maknanya buat jadi sehat, tak salah. Tapi Islam mengajar lah. Islam ni punya ajar sehatnya senang je tuan-tuan. Semayang tu cukup, pagi-pagilah diajar kepada kita tu. Riyadahnya elok semua, lengkap. Mana ada orang riyadah macam semayang tuan-tuan? Tuan-tuan jumpa tak orang bersenam dekat tengah padang, sujud, rokok ada? Kalau ada betul, itu orang dah putus wire tu. Tuan-tuan, dah putus wire dah tu. Seorang-seorang senang rokok, sujud, angkat takbir, tu gila tu nama dia. Kan? Dia tuan-tuan.
Ini kita tengok Islam mengajar kepada kita, Allah Ta'ala mengajar kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Tengok macam mana betul tak? Dia gitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang apa dia kata? Yang menjadi tumpuan dan rujukan orang ramai dalam ilmu pengetahuan. Jadi dia syaikhun. Syaikhun kabir ni maknanya orang banyak ilmu, orang duk tumpu dia lah. Tu dia sifat orang berilmu. Orang berilmu ni tuan-tuan, sifat dia tidak boleh merendahkan ilmu dia. Dia tak boleh rendahkan ilmu dia. Pergi cari orang, kau nak belajar tak? Datang rumah aku tak boleh. Tu sifat orang ilmu. Dia kena muliakan ilmu dia. Tu sebabnya kalau kita tengok sejarah Imam Malik radhiyallahu orang datang jumpa Imam Malik tu. Daripada Mesir datang jumpa Imam Malik. Mesir dengan Madinah tu kan jauh. Tuan-tuan. Mesir dengan Madinah tu jauh. Jadi Imam Malik ni kalau dia nak mengajar tuan-tuan, dia tak kata ni buka kitab je terus dak. Imam Malik ni orang datang nak cari, nak minta hadis, nak tahu satu hadis dekat dia. Dia kata kau tunggu dulu. Lama kena tunggu. Apa yang dibuat oleh Imam Malik? Masuk mandi dulu. Kalau kita ni apa pula imam ni buat lama-lama ni dengan orang rumah apa dia tu. Lama tunggu tak keluar-keluar ni. Dia masuk dulu tuan-tuan, mandi, tukar pakaian, pakai bau-bauan, semayang sunat, baru keluar. Lama tu tuan-tuan. Kita kalau macam tu agaknya, apa kejadah Pak Imam ni duduk dalam ni lama-lama ni. Mati apa? Tu sangka buruk aja kita. Sangka buruk aja. Itu ujian bagi orang nak menuntut ilmu. Dah keluar dah. Duduk pada tempat yang tinggi, tanya apa hadis yang kau nak dengar. Apa hadis yang kau nak dengar? Maka dia sebut, ya wahai imam, aku nak dengar hadis-hadis ni. Dia pun baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru baca. Betul-betul tuan-tuan. Memuliakan dia kat ilmu tu. Kau senang tuan-tuan tu. Nak cari orang yang macam tu payah dah sekarang ni. Payah dah. Orang yang amanah dengan ilmu tu payah kita nak jumpa. Jadi ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Beliau dilahirkan di salah sebuah kampung di Tarim. Ni siapa yang biasa pergi ni tempat ni? Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke tempat-tempat ni, semuanya dah dikuasai dah. Tempat yang dulunya banyak ribat. Ribat ni tempat-tempat yang ada, maknanya pondok lah, kita panggil pondok lah. Di negara Arab tu, di Yaman dia panggil ribat. Ribat ni pondok lah kan? Tempat orang mengaji agama. Kalau kita ni pondok. Kalau di Indonesia dia panggil pesantren. Nama je berbeza, tapi matlamatnya sama. Apa yang diajar? Iaitu ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Berita yang kita dapat semalam yang terbaru, golongan-golongan Syiah Houthi, ini golongan Syiah yang tengah menguasai di Yaman sekarang, telah menutup masjid tuan-tuan, buatkan parking kereta dalam masjid. Ya Allahu Akbar. Kereta masukkan ke dalam, menjadikan tempat parking. Nilai jahat ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu sebabnya kita ni jangan terlalu banyak, maknanya itu sebab akidah ni mesti dikuatkan. Akidah apa? Akidah yang dia ni berlandaskan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Ni Syiah ni bahaya. Bahaya tu tuan-tuan. Hari ni dia belum ada kuasa, cuba dia berpegang dengan akidah dia je. Yang disebut dia sebagai ahli bid'ah. Di Yaman, dalam baru-baru ni yang mati di Mina, puan-puan Syiah tu,
yang terbunuh tu, tulis tu nama para sahabat, nama Aisyah, nama Abu Bakar, bawah tapak kaki je. Bermakna tuan-tuan, standard Abu Bakar, standard Omar, standard Aisyah tu bagi orang-orang Syiah bawah tapak kaki dia je. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, tidak dinamakan dia Syiah kalau dia tidak mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu, kecuali orang yang tertentu je. Ali dia tak kafirkan. Nah, Fatimah dia tak kafirkan. Ibnu Mas'ud dia tak termasuk. Nah, lain semua ni tuan-tuan. Kalau kita tanya kau ni Syiah, kau kafirkan sahabat? Tak. Itu dia taqiyah tuan-tuan, dia berpura-pura. Hakikatnya orang Syiah ni tak ada yang tak mengkafirkan para sahabat. Kalau dia kata aku Syiah tak kafirkan para sahabat, itu Syiah murtad nama dia. Nah, itu Syiah murtad. Syiah ni semua mengkafirkan para sahabat. Tak ada tuan-tuan. Ini bahaya tuan-tuan. Jangan. Nah, tu sebabnya mengaji ni kena faham ilmu tu, ikut dia punya tertibnya. Ada orang semangat nak belajar ilmu tuan-tuan. Nah, dulu waktu muda-muda tak sempat nak mengaji. Diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dah umur-umur macam ni, semangat nak mengaji ilmu. Tapi semangat nak mengaji ilmu ni tak mau mengikut tertib belajar. Nah, semangat sungguh. Dia pun carilah macam-macam tok guru jumpa. Yang mengaji 12 malam ke atas punya pun ada. Nah, yang mengaji tak boleh ramai-ramai. Semangat nak mengaji. Ni yang dalam terang-terang lampu ni dia tak nak belajar. Ni dia kata yang belajar ni semua kulit je, yang isi aku punya. Tengok tuan-tuan. Dia mengaji isi, kita ni mengaji kulit. Dengan sebab itu aku ni kalau dah mengaji, maknanya yang kau belajar kulit, aku isi, aku tak boleh ikut engkau semayang, sebab semayang kau tak sah. Allah Akbar. Ini yang wujud tuan-tuan. Jangan nak mengaji ni nak kena betul. Baca Fatihah pun tak betul, main kulit isi pula. Jangan nak. Rukun semayang pun tak lepas. Mana qauli, mana fi'li, mana qalbi pun tak tahu, main isi kulit pula. Nah, Allah. Ada pula tanya pula, Pak makmum ikut imam, imam ikut siapa? Kau mai sini aku balon kau, mai sini. Tanya pula. Nah. Hai, pantang saya orang tanya begitu tuan-tuan. Dalam satu kursus ada orang tanya saya tu, kau nak tahu maknanya aku ikut siapa, imam ikut siapa, kau main sini. Kau nampak ni stand ni, main sini aku balon kau. Kau baru tahu siapa ikut. Siapa ikut siapa sekarang. Senyap sungguh dia. Jangan main-main dalam berakidah ni, bukan buat senda gurau tuan-tuan. Sebab berakidah ni tidak boleh diperbincangkan dalam maknanya majlis-majlis biasa. Dia kena duduk betul mengaji. Ada guru yang mengajar. Tak? Dia bukan boleh buat sembang kat kedai ni, Hadramaut ni, maun kau. Tuan-tuan, main. Tak? Jangan main tuan-tuan, boleh jadi sesat kita. Nak buat bincang ni mesti orang yang berkeahlian. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana dia tinggal di kota Tarim, iaitu salah satu kota di negeri Hadramaut yang terkenal pada malam 5 hari bulan Safar 1044 Hijrah. Bayang 1044 Hijrah ni tuan-tuan. Kita sekarang 1437 Hijrah, jauh. Kita jauh. Jauh. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhir zaman manusia ni meninggalkan sunnahku sedikit demi sedikit. Kan? Orang yang meninggalkan sunnah aku ni sedikit demi sedikit. Pada waktu itu, pada akhir zaman, orang yang ada mengamalkan sedikit daripada sunnah, maka itulah orang yang terbaik. Kan tak? Siapa akhir zaman mengamalkan satu sunnah tu, itu yang terbaik. Sebab apa? Akhir zaman, zaman fitnah tu banyak. Dah tak kenal dah mana satu ustaz, mana satu mufti, tak kenal. Mufti pun bagi fatwa pun mengelirukan. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah.
Mufti kita pun tak kenal ni mufti betul ke, mufti tak betul ke. Nak. Pening kepala kita. Nak. Akhir zaman fitnah banyak. Pakat semua keluar fatwa, keluar ayat Quran, keluar hadis. Pening. Nak. Pening ni orang-orang ni pening belaka. Dia kata kalau yang atas pening, yang ni sesak nafas dia kata. Maklum. Dia tuan-tuan kena tengok. Nak akhir zaman. Fitnah banyak. Fitnah datang daripada orang-orang ada ilmu. Fitnah datang daripada orang-orang alim. Nak. Daripada orang kebanyakan tu dah datang fitnah dah. Ni orang-orang alim pula buat fitnah, orang-orang ada ilmu pula buat fitnah, macam-macam fatwa keluar. Allahu Akbar. Pening kepala kita. Jadi orang-orang yang tak tahu, yang jahil ni akan terus berada dalam kesesatan dan kejahilan. Kenapa? Yang mengeluarkan tu orang alim, tapi alim yang menyesatkan. Ni bahayanya tuan-tuan. Bahaya tu. Jadi dengan sebab itu kena duduk dalam majlis ilmu. Kena duduk dalam majlis ilmu. Mengajilah ilmu. Kan? Carilah ilmu. Dia mengaji daripada bawah. Jangan terus main langkah. Kenapa? Itu merupakan disiplin. Mengaji ni dia ada peraturan dia. Dia tak boleh main langkah tangga 11. Dia kena belajar tangga 1 dulu. Engkau alim tak alim ke? Tangga 1 mula belajar. Dia tuan-tuan. Adab orang alim mengaji kepada orang yang sama-sama dengan dia, bermuzakarah. Dia tak belajar lagi dah. Dia bermuzakarah. Bagi orang yang tak tahu, kena belajar dengan orang yang alim. Tu adab dia. Tu dia punya adab dia. Kita ni bila dah lantik jadi imam, tak mau belajar dah. Aku imam dah. Tak nak duduk dalam kelas lagi dah. Tak nak dengar lagi dah orang mengajar. Kenapa? Kita dah alim. Sebab kita dah jadi imam. Ni malang tuan-tuan. Malang. Kan? Orang alim duduk dalam majlis ilmu, dia lagi mulia. Tinggi lagi kedudukan Allah Ta'ala angkat dia. Kan tak? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada hinanya orang yang ada ilmu ni duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Majlis ilmu tu dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan taman-taman syurga. Apa hinanya? Apa hinanya? Duduk dalam taman-taman syurga. Hendak tak aku kabarkan kamu, maknanya bila kamu lalu pada tempat itu, kamu singgah, jangan tak berhenti. Apa dia ya Rasulullah? Iaitu majlis-majlis ilmu yang merupakan raudhah. Raudhah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cepat balik. Kan? Habis semayang cabut angkat kaki. Jahil berterusan. Yang wajib tak tahu, yang sunat tak tahu, yang harus tak tahu, yang haram pun tak tahu. Main bedal aja. Inilah malang kitanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Beliau dibesarkan di kota tersebut yang terkenal dengan pusat penempatan kaum asyraf, iaitu keturunan Sayyid daripada keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Di sana beliau mendapat pelajaran Al-Quranul Karim dengan menghafalnya. Itu sebabnya mula-mula ilmu ni mesti hafal Quran. Mula-mula ilmu mesti belajar Quran. Bukan mula-mula ilmu mengaji komputer. Bukan mula-mula ilmu menyanyi. Dah, tuan-tuan. Bukan mula-mula mengaji, mula-mula ilmu ni akademik, maknanya fantasia. Bukan. Tak, tuan-tuan. Sesat barat manusia ni. Manusia sekarang sesat banget tuan-tuan. Pemikiran manusia ni dia jadi sesat. Kenapa? Kalau bab mengaji ilmu ni Allah berkira benar dia. Kalau bab mengaji ilmu ni mengajar Quran tuan-tuan, antau anak 4 orang mengaji dengan 4 lebay. Beritahu 4 lebay hujung bulan, 4 lebay RM10, mak kata untuk 4 orang. RM10 untuk 4 orang. Mengaji tuan-tuan, belajar piano,
Belajar main gitar. Nak belajar tu apa? Belit. Apa? Beliat ke apa? Tak beliat nak menyebutnya tuan-tuan. Nak sebut pun susah. Nak. Tu tuan-tuan, 120 1 jam. Oi, bayar belaka. Nak. Bayar belaka. Mengaji tuan-tuan. 4 orang RM10. Nak. Jawabnya motor untuk Pak Lebay tu tak berjalan lah. Dia datang, apa pasal ni Pak Lebay? Main tolak je, minyak tak ada, 4 orang RM10. Tolak pula, mak kata tolak dengan GST pula. Allah, pening kepala. Nah. Masya Allah, tuan-tuan, tabarakallah. Nah. Ni dia mentaliti nampaknya. Dia tak tahu nak nilai kedudukan ilmu akhirat dengan ilmu agama, tuan-tuan. Ilmu akhirat dengan ilmu dunia tak tahu nak nilai. Berlaku pada zaman salafus soleh, tuan-tuan. Ni cerita. Cerita. Ada seorang saudagar, saudagar kaya. Ni orang meniaga ni, saudara. Satu hari dia telah transitkan anak dia supaya belajar Quran. Setiap kali anak balik, tanya apa belajar? Belajar Fatihah. Dah boleh baca? Besok tanya lagi, dah boleh. Besok tanya lagi. Sehingga bila dia tanya-tanya tu, satu akhirnya anak kata, ayah, hari ni dah boleh hafal Fatihah. Ni hafal Fatihah, dah boleh hafal. Cuba baca, baik bacaannya, betul tajwidnya. Maka ayah ni datang, bawa satu uncang. Dulu main uncang, dia tak ada pers, dia tak ada duit, bawa uncang. Jumpa Tok Guru, nah ambil ni 4,000 dirham. 4,000 tuan-tuan, 4,000. Bukan RM40. 4,000 dirham. Nak 4,000 dirham. Tok Guru terkejut beruk dengar 4,000 dirham. Banyaknya. Dia kata, tuan tak pernah dapat macam ni banyak. Dia kata apa? Ni tengok kata-kata seorang ayah yang beriman kepada Allah. Dia kata, wahai Tok Guru, ni 4,000 dirham ni nak banding dengan anak aku ni boleh baca Fatihah, dia hafal ni tak ada nilai. Dengan sebab dia baca Fatihah betul, maka semayang dia jadi sah di sisi syarak. Besok aku mati, dia boleh bacakan Fatihah. Ini dia tuan-tuan, pemikiran ni nak bapak ni yang ada makna Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Kita ni tak nampak tuan-tuan, tak nampak. 10 orang, 4 orang RM10. La ilaha illallah. Tok Guru tu pun makan ke Hadramaut tuan-tuan. Kalau dia order tu dapat sayur salad dia. Sayur salad dia. Dia tak dapat makan nasi tu. Tuan-tuan ingat tu. Jangan main tuan-tuan. Penghargaan tu kepada orang berilmu tu rendah benar. Quran tuan-tuan, kena belajar Quran dulu. Tak kira lah engkau tua ke engkau muda ke, kalau nak baru belajar, baca Quran dulu. Mengaji alik betar balik. Duduk di Mesir tuan-tuan tu, janggut dah panjang ni dah, umur 70 tahun, baru mengaji alik batar. Syekh tarik janggut tuan-tuan, Allah kita tengok menangis tengok. Umur 70 tahun, yang tarik tu muda lagi, dia goyang janggut tu. Tengok goyang ni. Anak murid punya janggut tu goyang. Dah umur 70 tahun. Kalau kita kena tarik macam tu, memang kita beduk Tok Guru tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi dia punya semangat mengaji, ya Allahu Akbar. Azim betul. Kita ni duk mengaji di Mesir ni tak pernah, tak biasa dengan tu. Kalau kita mengaji Quran ni, kita punya syekh-syekh ni garang-garang belaka tuan-tuan. Dia punya tapak tangan ni 2 kali tapak tangan kita. Sekali dia lekatkan ke badan, penuh satu badan. Garing badan ni buatnya. 2 minggu tak datang, demam tuan-tuan. Itu dia kata daraba muallim barakah. Pukul muallim tu berkat. Walaupun mengaji tak dapat apa, berkat kena pukul tu tuan-tuan.
Nak. Tu sebab keberkatan dia tu. Allah, kalau kita ni kalau orang Melayu, nak orang Melayu pula. Jenis kalau kena pukul memang tak datang. Nak. Bukan kena pukul, kena marah sikit, kan? Sampai surat saman, kan? Tuan-tuan. Sekarang sekolah tengok. Nak. Baru tegur sikit je. PIBG punya datang. Nak. Apa pasal tegur ni? Nak. Mengajar, tunjuk pakai ni, pakai tu tuan-tuan. Pakai apa tu? Rotan tu. Kena tukar sekolah. Tunjuk pakai rotan. Salah dari sudut tu. Kenapa? Tunjuk pakai rotan tu menakutkan budak-budak. Cikgu kena tukar sekolah. Berat benar zaman ni tak? Inilah yang ada manusia yang ada pada waktu sekarang. Kan? Tu sebabnya lahirlah manusia yang dia punya sijilnya banyak tapi hampah belaka. Tak tahu apa benda. Kenapa? Jadi inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ayah kata ni 4,000 Tok Guru, 4,000 dirham. Nak banding 4,000 dirham ni sebab anak aku boleh baca Quran, sah semayang dia. Kalau aku mati dia boleh bacakan Fatihah sekurang-kurangnya. Ini lebih besar daripada 4,000 dirham. Nak bagi lebih tak boleh, tak mampu. Nak. Tapi itulah nilaian dia. Ni. Orang-orang yang ada kefahaman dia dalam memuliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak tu tuan-tuan. Nak. Tak nampak tu. Tu sebab mak-mak kita ke tengok. Anak dulu-dulu kalau habis baca Quran tu, puluk kuning dengan apa pakaian persalinan pada tok guru tu. Hebat tuan-tuan. Zaman sekarang mana ada? Nak. Mana ada zaman sekarang? Tak ada puluk-puluk kuning yang kau buat dia sendiri. Nak ambil duit cakap dengan tok guru buatkan. Nanti jamu. Dia pula suruh tok guru pula buat pula. Tok guru yang bebal ni mai ikut dia pula. Mai ikut dia. Kan? Jadi inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Supaya kita faham tu tuan-tuan, kan? Faham kita tentang kepentingan dari sudut ilmu tu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia ni hafal Quran insya-Allah. Kita berhenti setakat itu dulu, nanti kita sambung lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat itu dulu. Ada sebarang soalan tuan-tuan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Jadi insya-Allah jadi tuan-tuan boleh mendapatkan kitab ni lah. Kitab yang kita akan baca insya-Allah untuk kali pertama ni dan hari yang seterusnya. Jadi kalau tak ada, boleh jumpa dengan Encik Jeffrey untuk dapatkan kitab ni. Harganya tuan-tuan runding lah dengan Encik Jeffrey sendiri. Jadi supaya adab orang mengaji ni tuan-tuan, dari sudut adabnya tak? Adab orang menuntut ilmu ni dia mesti ada buku, ada kitab. Tak? Kenapa penting ada kitab? Kalau kita ni tuan-tuan tak faham, balik kita boleh baca balik. Adab menuntut ilmu ni, dia bila menuntut ilmu dia kena dhabit. Dhabit ni apa tuan-tuan? Catat. Tak? Kena buat catatan. Nak. Kadang-kadang bila kita mengajar ni Allah Ta'ala ilham benda yang dia datang secara spontan, dia tak ada dalam tu. Nah. Itu sebabnya benda yang mesti dia dhabit. Yang dhabit tu ilmu yang lain. Nah. Tuan-tuan mengaji dengan siapa-siapa pun. Nah. Tu kena ada. Adab menuntut ilmu. Tu adab penuntut. Mesti ada buku Alkitab, mesti ada catatannya, mesti ada pena, ada kalam. Nak datang tongkat dah. Tengok pula jam lambat lagi habis ni. Nak dah bau kari ni. Jadi benda kita. Tapi bagus jugalah mahu datang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu dalam hadisnya,
kita kena tempatkan diri kita ni dalam salah satu daripada 4 kategori. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim. Nak jadi orang alim. Jadi orang alim makna kita dah mengajar, kita dah beri ilmu kat orang, dah share ilmu dengan orang. Tu orang alim. Kalau tak mampu jadi orang alim, kun aliman au muta'alliman. Tak mampu jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Tak mampu jadi orang mengajar, jadi orang belajar. Syarat orang belajar apa? Itu dia. Mesti ada kitab, mesti ada alat catatannya, dan mesti ada kalam. Tu adab tu ngaji. Nak jadi orang alim, tu sebelum tu jadi mesti jadi penuntut. Tu dia punya. Sebelum jadi alim, tu dia. Tak? Ilmu pula dia masuk dengan 2 cara. Ilmu yang kita belajar dia masuk 2 cara. Satu yang dicatat. Tu sebabnya Imam Syafi'i, setiap kali Imam Abu Hanifah mengajar dalam kelas, dia duduk kat luar. Apa yang tok guru cakap, ambil air liur, catat. Sebelum hilang air liur, dah hafal dah. Kita sampai koyak buku, tak apa-apa, benar-benar. Ada kita. Sebab apa? Makannya banyak. Makanan tu banyak masuk dalam perut, menyebabkan otak jadi tumpul. Sebab apa? Mata duk galit mengajar, mata galit. Galit. Mana ilmu nak masuk? Orang tidur, mana ilmu masuk? Itu sebab makan banyak, dia mata jadi galit, menyebabkan mati otak. Makan tak boleh sepinggan pula tu. Kurang-kurang dia kata 4 pinggan. Sekurang-kurang asal lebih 10 pinggan makan. Itu bukan makan mentah ke darah nama dia. Tuan-tuan. Dia gitu dah kan. Kemudian Rasulullah kata tak boleh muallim, tak boleh muta'alliman. Maka yang ketiga, au sami'an, jadi orang mendengar. Jadi orang mendengar, dengar je. Daripada buka kitab sampai biar kita dengar je. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tak ada stop dia tuan-tuan. Yang dia dengar kat sana. Dengar luar tu, luar dia. Yang luar. Dengar. Macam-macam kat luar dia dengar. Mata je pandang dia, tapi telinga kat luar. Orang ketuk pinggan dia dengar. Orang cedok dia dengar. Semua dia dengar. Sebab mengaji tak boleh lama. Dia paling tahan 5 minit, 10 minit awal ni dia masuk. Lepas tu habis, hangus dia. Tu buat kalau ada catatan, ada didobit, maka lekat. Yang keduanya, ilmu tu masuk 5 fis sudur. Satu fis sutur, satu lagi fis sudur. Fis sudur ni ialah ilmu yang dapat dihafal, maka dia lekat. Tu sebabnya apa tuan-tuan, bila kita hafal ilmu ni tak boleh dicuri. Bila kita menghafal satu ilmu, ilmu tu tak boleh nak dicuri. Kalau benda yang ada di luar letak, selamat. Tapi ilmu ni dalam, kau pergi mana-mana pun orang tak boleh ambil. Dia ajar lagi dia bertambah, dia ajar lagi dia bertambah. Sebab apa? Benda ada kat dalam. Tu kalau tengok dalam kitab Jauhurul Mauhub, Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu menyebut ada 21 kelebihan orang menuntut ilmu. Tengok kitab Jauhurul Mauhub. Maknanya kitab mutiara. Jadi itu dia ada terangkan kelebihan-kelebihan. Okey. Yang ketiganya, tak boleh jadi orang yang mustami'an. Jadi maknanya au muhibban, orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu. Orang rumah nak pergi, bang nak pergi belajar hari ni, tak apalah, pergilah kan. Pergilah mengaji. Abang pun tak pun nak mengajar. Abang tak nak pergi, abang nak jaga, nak menyusukan anak kan. Awak pergilah kan. Abang ni susu banyak sangat ni. Jadi orang lelaki ni tak boleh pergi tu sebab dia menyusukan anak. Duduk rumah. Awak pergilah mengaji. Nanti cerita kat abang balik pun cerita, bang tadi ustaz kita cerita ni. Ya ke?
Ya ke begitu? Faham tu, faham. Nak. Jadi gitulah tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW sebut yang kelima apa? Dia kata au khamisan, la takun khamisan. La situ ialah la nahi. La yang menunjukkan atas apa? Larangan. Ya la tu yang menunjukkan atas tidak. Jangan kau jadi yang kelima. La takun khamisan. Kenapa bila kau jadi yang nombor 5 ni, fatuhlak, Rasulullah kata nasai, binasa engkau. Makna mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, suka pada orang belajar pun tidak, binasa engkau. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit pencerahan dan kefahaman, insya-Allah. Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah. Duduk dalam majlis ilmu, kita akan menjadi orang yang terkeluar daripada orang yang jahil. Jadi itu sebabnya penting duduk dalam majlis ilmu. Dan apa-apa majlis pun, tuan-tuan, bukan pilih je. Dan satu menuntut ilmu ni jangan maknanya membanding-banding guru dan jangan memilih-milih guru. Itu adabnya. Jangan membanding-banding guru. Oi, guru ni bagus. Guru ni tak bagus lah. Tak bagus. Jangan banding-banding. Jangan memilih-milih guru. Dan jangan menyatakan, jangan kamu bila menuntut ilmu, kamu menerangkan akan keaiban guru. Maksudnya macam mana? Ustaz, saya nak tanya, guru semalam tu dia kajar macam ni. Macam mana Ustaz? Jangan. Tu jadi fitnah besar. Bahaya. Kenapa? Orang-orang yang macam ni menyebabkan jatuhnya aib guru. Jangan suka membanding-banding. Tahu Ustaz semalam Ustaz ni cakap menjadi macam mana Ustaz? Jangan. Jadi fitnah tu tuan-tuan, jadi fitnah. Kalau rasa salah nak tanya juga, maka tanyalah dengan cara mana apa? Dengan cara berhikmah. Orang-orang tak dengar tak. Kalau nak tanya jangan disebutkan nama. Ada orang kata macam mana, ada orang kata macam ni. Macam mana pendapat ustaz? Tak. Baru tu dia. Itu adab orang menuntut, tuan-tuan. Kena jaga tu tuan-tuan. Kalau nak berkat ilmu, benda-benda tu kena jaga. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تعسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.